Assalamualaikum semua. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sihat dan diberkati. Hari ini, saya ingin membawa Anda menyelami satu topik yang sangat penting dan menarik dalam kehidupan beragama kita. Topik kita hari ini ialah bagaimana Islam mengajak ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi, kepada asas yang sama, yaitu Tauhid. Dalam dunia yang penuh kepelbagaian ini, dialog antara agama sangat penting untuk membina persefahaman dan keharmonian. Allah SWT menurunkan surah Al-Imran ayat 64 sebagai satu jemputan mesra dan penuh hikmah. Ayat ini berbunyi, "Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, yaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun." Inilah seruan yang sangat lembut, mengajak semua kembali kepada asas keimanan yang murni. Ayat ini bukanlah satu bentuk paksaan, tetapi satu ajakan untuk berfikir, merenung, dan kembali kepada fitrah manusia, yaitu menyembah Tuhan yang satu. Ia mengingatkan kita bahawa pencarian kebenaran bermula dengan hati yang ikhlas dan terbuka. Inilah kunci dialog antara agama, bukan untuk mencari perbezaan, tetapi untuk menekankan persamaan, yaitu Tauhid. Dengan memahami persamaan ini, kita dapat membina jambatan persahabatan dan saling menghormati antara penganut agama yang berbeza. Ayat ini menjadi jambatan yang menghubungkan hati-hati yang mencari kebenaran, tidak kira sama ada mereka membaca Taurat, Injil, atau Al-Quran. Ia mengajak semua untuk bersatu di bawah satu kalimah yang sama, keesaan Tuhan. Sebelum kita menyelami keajaiban angka dan huruf dalam Al-Quran, peganglah kunci ini. Ayat 364 adalah pasport untuk memahami komunikasi numerik Al-Quran dengan ahli kitab. Ia membuka pintu kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kitab-kitab suci. Ingatlah, Islam bukanlah agama baru, tetapi kesinambungan dan penyempurnaan ajaran Tauhid yang telah dibawa oleh para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi membawa mesej yang sama, menyembah Allah yang Esa, dan mengajak manusia kepada kebaikan dan keadilan. Inilah warisan Tauhid yang menyatukan kita semua. Mari kita bedah ayat 364 dari sudut angka. Ayat ini bukan sekadar susunan kata, tetapi mengandungi rahsia yang mendalam. Ia terdiri daripada tiga perkataan, sama dengan umur Nabi Isa AS ketika diangkat ke langit, satu angka yang sangat signifikan dalam tradisi Nasrani, dan sering dikaitkan dengan kemuncak kehidupan rohani. Angka ini bukan kebetulan, tetapi seolah-olah menjadi jambatan simbolik antara Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. Jika kita gandakan nombor surah 3 dengan nombor ayat 64, hasilnya ialah 192. Angka ini juga mempunyai makna tersendiri, berkait rapat dengan gelaran penting dalam tradisi ahli kitab, seolah-olah mengisyaratkan kesinambungan wahyu dan hubungan antara umat terdahulu dengan umat Islam hari ini. Menariknya, perkataan ke-19 dalam ayat ini ialah Allah. Nombor 19 bukan sekadar angka, tetapi merupakan kod matematik utama dalam Al-Quran, yang berulang dalam pelbagai bentuk dan ayat, melambangkan keesaan Tuhan dan kesempurnaan ciptaannya. Ia menjadi tanda bahawa setiap susunan kata dan angka diatur dengan penuh hikmah. Nama Isa disebut sebanyak 25 kali, manakala Maryam pula 34 kali dalam Al-Quran. Jika dijumlahkan, hasilnya ialah 59, sebuah nombor perdana yang unik, menandakan keistimewaan mereka di sisi Allah tanpa mengangkat mereka ke taraf ketuhanan. Ini menunjukkan keseimbangan antara penghormatan dan penegasan Tauhid. Lihatlah betapa telitinya susunan ini. Setiap angka, setiap kedudukan, semuanya membawa mesej Tauhid yang mendalam. Ia mengajak kita berfikir dan merenung bahawa tiada satu pun yang sia-sia dalam wahyu ilahi. Semua ini bukanlah kebetulan, tetapi rekaan ilahi yang maha bijaksana. Setiap perincian adalah bukti kebesaran dan keagungan Allah dalam menyampaikan petunjuk kepada manusia. Al-Quran membuktikan dirinya sebagai wahyu Tuhan yang sama menurunkan Taurat dan Injil, mengajak semua manusia, tanpa mengira latar belakang, kembali ke jalan yang lurus dan benar, serta bersatu dalam keimanan kepada Tuhan yang satu. Inilah keajaiban numerik yang menjadi bukti kebenaran Al-Quran, memperlihatkan keindahan dan keunikan wahyu yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana ciptaan manusia. Mari kita fokus pada tiga perkataan pertama, ayat 364. Ya Ahlal Kitab. Frase ini bukan sekadar sapaan, tetapi satu panggilan yang penuh makna dan syarat dengan sejarah. Ia digunakan dalam Al-Quran sebagai satu bentuk penghormatan kepada ahli kitab.
yaitu golongan yang menerima wahyu terdahulu seperti Yahudi dan Kristian. Panggilan ini menunjukkan betapa Islam mengiktiraf dan menghormati kedudukan mereka sebagai penerima kitab suci sebelum Al-Quran. Setiap huruf dalam panggilan ini membawa makna mendalam dan simbolik yang tersirat, seolah-olah setiap satu adalah kunci kepada sejarah dan kepercayaan mereka. Contohnya, huruf Ya bernilai 10, yang mengingatkan kita kepada 10 perintah Tuhan yang menjadi asas moral dan hukum dalam agama-agama samawi. Seterusnya, Ha bernilai 5, merujuk kepada 5 kitab Taurat yang menjadi rujukan utama bagi Bani Israel. Kaf pula bernilai 20, melambangkan tempoh penting dalam sejarah Bani Israel, satu era yang membentuk identiti mereka. Lam bernilai 30, yang juga merupakan umur permulaan dakwah para nabi, menandakan kematangan dan permulaan misi suci mereka. Panggilan ini bukan sekadar sapaan biasa, tetapi ringkasan sejarah, identiti, dan perjanjian mereka dengan Tuhan yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Ia mengingatkan mereka tentang akar umbi, para nabi terdahulu, dan perjanjian tauhid yang menjadi asas kepercayaan mereka. Ya Ahlal Kitab adalah kod yang menyentuh hati nurani, menggerakkan ingatan kepada ajaran asal, dan membangkitkan rasa tanggung jawab terhadap warisan spiritual. Semua ini adalah mukadimah yang penuh hikmah sebelum mesej utama disampaikan, yaitu seruan untuk kembali menyembah Tuhan yang satu, tanpa syirik dan perpecahan. Inilah keindahan dialog Al-Quran. Ia mengajak dengan penuh hormat, mengingatkan dengan kasih sayang, dan menghubungkan manusia dengan sejarah serta fitrah asal mereka. Keajaiban Al-Quran juga terletak pada susunan fizikalnya. Ayat 364 terletak di muka surat 58 dalam Mushaf Madinah. Nombor 58 pecahan 58 merujuk huruf H, simbol esensi ketuhanan Huwa. Surah ke-58 Al-Mujadilah unik kerana setiap ayatnya menyebut Allah. Ini menguatkan lagi mesej tauhid pada ayat 364. Nombor halaman dan surah saling berkait, membentuk jaringan matematik yang konsisten. Setiap aspek Al-Quran, dari ayat hingga nombor halaman, saling menguatkan mesej keesaan Allah. Ini bukan rekaan manusia, tapi bukti keagungan Allah yang menyusun kitabnya dengan rapi. Hubungan numerik ini menjadi saksi kebenaran kepada semua, termasuk ahli kitab. Struktur Al-Quran sendiri menegaskan tauhid, 111 surah, yaitu 6-19. Nombor 19 adalah kod utama keesaan Tuhan. Bandingkan dengan konsep syirik, perkataan syirik, dan terbitannya disebut 167 kali. 3 ayat utama kepada ahli kitab, ayat kursi, ayat 364, dan ayat matu 177. Jika dijumlahkan hurufnya, hasilnya 75. Angka 7 melambangkan kesempurnaan, 75 pula berkait sejarah para nabi. Pola ini menunjukkan Al-Quran bukan sekadar ayat, tapi binaan matematik kukuh. Setiap surah, ayat, dan huruf diletakkan dengan tujuan tertentu. Allah menyampaikan mesejnya bukan hanya melalui makna, tapi juga struktur dan nombor. Inilah mukjizat yang membuktikan Al-Quran datang dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Salah faham terbesar dalam kalangan Nasrani ialah kedudukan Nabi Isa as-Sauz dan Maryam. Al-Quran membetulkan Isa adalah Rasul, Maryam wanita suci, bukan Tuhan. Nama Isa disebut 25 kali, Maryam 34 kali, jumlahnya 59, nombor perdana, menandakan keunikan tanpa ketuhanan. Ayat yang menafikan ketuhanan Isa dan Maryam Al-Maidah juga mengandungi 59 perkataan. Perkataan Talatah hanya disebut sekali dalam konteks larangan Trinity, manakala Wahid satu disebut 22 kali. Surah ke-19 dinamakan Maryam, satu-satunya surah dengan nama wanita, penghormatan tertinggi. Statistik ini menegaskan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Isa serta Maryam dimuliakan sebagai hambanya. Konsep Trinity ditolak Al-Quran secara tegas, bukan hanya dengan hujah teologi, tapi juga matematik. Umur Nabi Isa, angka Trinity, dia 99, jumlah Asmaul Husna, semua merujuk kepada Tuhan yang satu. Ayat Mabtu 171 menolak Trinity. Janganlah kamu mengatakan tiga, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Nombor ayat 117, seolah-olah menegaskan Tuhan itu satu, ciptaannya sempurna, dan dia tetap satu. Jumlah digitnya 9, simbol kesempurnaan. Ayat ini mengandungi 323 huruf. Nombor perdana, menikersliandakan mesej tauhid. Matematik itu dalam universal, membuktikan tauhid ini.
Ayat 364 turun di Madinah, kota masyarakat majmuk pertama Islam. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan Piagam Madinah, perlembagaan bertulis pertama dunia, berasaskan keadilan dan tauhid. Prinsip utama, kedaulatan tertinggi hanya milik Tuhan yang satu. Ayat 364 mencerminkan semangat Piagam Madinah, mengajak semua bersetuju pada prinsip asas, tiada manusia boleh jadi Tuhan atau pemerintah mutlak. Ini selari dengan perintah pertama dalam 10 perintah Tuhan, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Al-Quran bukan memadam Taurat dan Injil, tapi mengesahkan prinsip tauhid yang asal. Seruan ayat 364 adalah deklarasi universal untuk membina masyarakat adil di bawah hukum Tuhan Yang Maha Esa. Kita telah meneroka keajaiban matematik Al-Quran, dari ayat 364, struktur surah, hingga statistik perkataan. Semuanya menegaskan keesaan Allah dan menolak syirik. Penemuan numerik ini membuka hati ramai, termasuk mualaf yang kagum dengan corak mustahil direka manusia. Angka-angka ini menjadi jambatan dari akal ke iman. Cabaran untuk Anda buka Al-Quran, kira sendiri perkataan ayat 364, dan rasai keajaibannya. Kongsikan penemuan ini dengan rakan-rakan, mulakan perbualan positif tentang keindahan Al-Quran. TQK bukan untuk bermegah, tapi berkongsi kebenaran yang boleh diterima akal dan logik. Jemputan ini untuk semua, berfikir, mengkaji, dan kembali kepada Tuhan yang satu. Wallahualam. Elaborasi sistematik bukti matematik Al-Quran kepada ahli kitab. Input ke output. 1. Asas wahyu. Ayat pendorong dalam surah Imran 3:64 menyeru ahli kitab kepada kalimat tauhid yang bebas perselisihan. Diturunkan di Madinah, ayat ini menjadi seruan global pertama kepada Nasrani dan Yahudi. Keajaiban angkanya terungkap melalui 32 perkataan, bilangan perdana ke-11, yang merujuk ulangan gelaran Mesias dalam Quran. Nombor ayat 64 melambangkan 4 Injil yang menyimpang daripada tauhid, kerana ia hasil daripada 16 dan 4. 2. Huruf awal misteri. Analisis huruf ya ahlul kitab mendedahkan kod abjad yang mendalam. Ya mewakili 10 perintah Tuhan. Alif, 1 simbol tauhid. Ha, 5 rujuk 5 rukun Islam. Lapuluh melambangkan juzuk Quran. Kaf, 20 menandakan 20 nabi yang menderita. Jumlah nilai huruf ini ialah 131, bilangan perdana ke-32, yang selari dengan bilangan perkataan dalam ayat 364. 3. Corak halaman. Surah Al-Imran terbentang di halaman 53 hingga 56 dalam Mushaf Madinah. Halaman 53 ialah bilangan perdana ke-16, merujuk kata pertama Tauhid dalam ayat 364. Simetri angkanya menakjubkan, terbalik halaman ini, 35, sama dengan ulangan nama Maria dalam Injil Barnabas. 4. Struktur surah, pola 114 surah Quran, 114 darab 1, bertentangan dengan angka syirik, 411. Surah ketiga, mengandungi 3 ayat bermula Ya Ahlul Kitab. Jumlah huruf dalam ketiga-tiga ayat ini ialah 342, hasil darab 3 dan 114 yang mengukuhkan mesej tauhid. 5. Kiraan ayat. Statistik ayat kunci menunjukkan kesinambungan makna. Ayat 359, 25 kata 129 huruf, menyebut Isa dan Adam sebagai nabi. Ayat 364, 32 kata 129 huruf, melambangkan kekuasaan Allah melalui 2 kuasa 5. Ayat 34 kata 143 huruf, merujuk nama Maria dalam Quran, melalui kiraan 34:2. 6. Tauhid versus Trinity TU. Penyangkalan Trinity dibuktikan secara angka. 33 tahun usia Isa didarab 3 menjadi 99. Jumlah nama Allah 99 juga ialah 100 tolak 1, menolak sebarang penyekutuan. Ayat Ma'ar Surat 7, penafian 3 Tuhan, mengandungi kod 171, hasil darab 19, dan 9, kesempurnaan, Tauhid. 7. Konteks penurunan. Ayat 364 diturunkan selepas perjanjian Madinah, menekankan toleransi berasaskan Tauhid. Tahun Hijrah, 622 Masihi, menutup kod 10, 6 tambah 2 tambah 2, merujuk 10 perintah Tuhan dalam Taurat sebagai asas dialog. 8. Tautan tema. Jaringan makna lintas surah, mengukuhkan Tauhid. Gabungan nombor ayat terletak, dan 524 dan 523 145. Mengesahkan sebuah skriptibat teliti, simbol 10 perintah.
Surah Maryam juga membawa pesan tauhid, kerana 1 tambah 9 sama dengan 10. 9. Transformasi. Dampak holistik terbukti melalui data. 25% mualaf bekas Kristian di Amerika Syarikat memeluk Islam selepas mempelajari ayat 34. Cabaran interaktif Ijaz Adadi TQK mengajak umum menghitung 32 perkataan dalam ayat ini. Disokong video pendidikan 60 saat di tika.e/kitab. Kesimpulan, TQK Quran ialah sistem anti-syirik melalui pola 114 surah yang bertentangan dengan 411 lambang syirik. Status Nabi Isa sebagai Nabi, bukan anak Tuhan, ditegaskan melalui perbandingan 25 Nabi. Maria, disebut 102 kali dalam Quran, dimuliakan sebagai wanita suci, bukan ibu Tuhan. Langkah seterusnya. Kertas lengkap boleh dimuat turun di sertai forum dialog Muslim Kristian setiap Jumat pukul 8 malam melalui tikwa.org/live. Sebarkan analisis ini dengan TQK Kitab Ijaz Adadi TQK. Matematik Kurahas Universal yang memutus rantai prasangka, mengajak ahli kitab kepada kalimah sawa, la ilaha illallah. Elaborasi sistematik bukti matematik Al-Quran kepada ahli kitab. Disusun mengikut 9 komponen TQK untuk analisis holistik. Satir, Umul Wahyu, asas wahyu ayat pendorong. Hai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Konteks wahyu, ayat ini diturunkan di Madinah sebagai seruan pertama global kepada Nasrani dan Yahudi untuk tauhid mutlak. Ijaz Adadi, diva 2 perkataan dalam ayat, bilangan perdana ke-11, 11 wa ulangan gelaran Mesias dalam Quran. 64 nombor ayat, 16 ke-4, melambangkan bapa Injil yang menyimpang daripada tauhid. 2. MQ, Muqatta'at, huruf awal misteri. Analisis huruf ya ahlul kitab. Huruf nilai abjad signifikansi 10 perintah Taurat. A11 sakwa, Tauhid. Hi5 5 likunis 5 rukun Islam. 33 juz Quran. Ke-20 Nabi utama tetap 400 tahun penderitaan Bani Israel. Jumlah Saikes di kedua tu perdana ketika 2. Kau tu 2 dalam tir tu pemat. 3. MS, halaman surah Al-Imran, halaman 56 dalam Mushaf Madinah, halaman 53 bila perdana, ke-16, 11 kata pertama Tauhid, dalam tidak nabdu mapar. Simetri, halaman 53 terbalik, equal 35 ni digula mamzulaf, jumlah ulangan nama Maria dalam Injil Barnabas, manuskrip sahih. Membar, SS, surah-surah, struktur surah pola 11, 17, surah Quran, kuil 11 1, Tauhid, versus Marba 11 Syirik. Contoh, surah Tidak Al-Imran, mempunyai 3 ayat bermula Ya Ahlul Kitab, Tidak ke-17, kuil didavabang berdua huruf. Huruf Ya Ahlul Kitab dalam 3 ayat. Flaim, essay, kiraan ayat statistik khusus, jadwal salin ayat, kata huruf makna. TQK, 365 179 Isa, Adam, 25 Nabi, 362, 122 kuasaan Allah, Glevers. 24 34 3 142 Maria dalam Quran. Nemf. TU, tema utama, Tauhid versus Trinity. Penyangkalan Trinity melalui angka 3 tahun hidup Isa 33 99. Nama Allah, was 19 ratu penenzitau, menolak penyekutuan. Ayat Marad Zedidu, penyangkalan, 3 dan Sovaku Ikusin Blandas Kribisman, Ferdlain La Perdana, Smiwan Will Sempurna. KP, konteks penurunan sejarah wahyu. Konteks Madinah, penyuruhan 3 diturunkan selepas perjanjian Madinah, toleransi versus Tauhid. Angka, 1 tahun hijrah kun 622 mem 6 plus 2 plus 2 10 perintah Taurat. 8. HM, hubungan makna. Tautan tema hubungan ayat lintas surah, T 64, 2573. Penolakan Trinity, T plus 64 plus 7 dia around 45, plus 4 plus 5 10, Tauhid. Maria dalam 35 Maryam, surah Zespin, surah 11 surah ke-11, Fadz Midan 10. Zemin, DH, dampak holistik, transformasi aplikasi praktikal. Kristian ke Islam, 25% mualid AS memeluk Islam melalui 364. Cabaran TQK, hitung 32 kata dalam pikiran 64, kongsi di Ijaz Adadi TQK. Bahan interaktif, video 60 saat.org/kitab. Kesimpulan TQK, jadwal salin aspek bukti. Kesimpulannya, Tauhid Sabtu Blat Surah 411 Syirik Quranwa, sistem anti-Trinity. Isa S25 Nabi Isa Nindubiat, bukan anak Maria. 34 bentarus gigul 6 huruf. Maria adalah wanita terpuji, bukan Tuhan. Langkah seterusnya muat turun PDF, forum live diskusi Kristian Muslim setiap Jumat, 8 PM Ahad.
Hashtag TQK Kitab, Ijaz ada di TQK. TQK, Matematik Quran, Bahasa Universal Tanpa Prasangka. Menemui keajaiban numerik dalam Al-Quran. TQK Insights. Pernah terfikir adakah Al-Quran menyimpan corak berangka tersembunyi? Teori kerangka Quran TQK mendedahkan struktur mukjizat Al-Quran melalui ijaz adadi, mukjizat berangka. Dalam catatan ini, kami meneroka corak yang menarik pada halaman 41, surah 2-2, surah Al-Hijr, menunjukkan bagaimana nombor menghubungkan ayat surah dan juz kepada hikmah ilahi. Jom terjun. Halaman 4, surah Yasin. Halaman 441 terdapat dalam surah Yasin, yang dikenali sebagai jantung Al-Quran untuk tema kebangkitannya. Halaman ini merangkumi ayat di 22 berjumlah 15 ayat, 9 ayat 20, 6 ayat 22-27. Keajaiban berangka Nisnan 213, surah 15 Al-Hijr has 9 ayat, menambah nombor surah 11 pada ayatnya, melembut sebenar, memberikan 15 sepadan dengan jumlah Quran. 441, 114. Balikan bahan 1 untuk mendapatkan selangkau kata 4, di mana skor 40 juz plus 11 mencerminkan struktur Al-Quran. Digit 11, jumlah 1 plus 1 plus 4, 6, dan 6 bagi 5 la dikul juz menghubungkan surah dan juz. Muka taat, ya, 10, dosa 60 ikla 70, melambangkan kesempurnaan dalam tema kebangkitan Yasin. Nombor-nombor ini tidak rawa, ia merujuk kepada perintah ilahi, menjemput kita untuk merenung tujuan hidup. Halaman 262, surah Al-Hijr 12. Muka surat 262 bermula surah Al-Hijr 15 dalam juz 15, memberi tumpuan kepada bimbingan ilahi. Ia merangkumi ayat 1-15 berjumlah 15 ayat, 1 ayat 1, 11 ayat 2-15. Keajaiban berangka 1 plus 14 plus 15, bilangan ayat sepadan dengan nombor surah 15. Dan 15 plus 9 ayat Al-Hijr 1 surah. 262, iwa 26 2, Bahagian mimbo 2 memberikan 26, menunjukkan simetri dalam nombor halaman. Muka taat, alif, plus lam 30, 200, dan 2 dikul bersatu, melambangkan kuasa ilahi. Corak ini menyerlahkan ketepatan Al-Quran, mengukuhkan mesej bimbingan Al-Hijr. Menggambarkan corak carta, corak berangka TQK. Bayangkan carta bar dengan 5 lajur. Halaman 31, 11 ayat, halaman 262, jumlah surah 115, jumlah juz dan simetri 104. Setiap bar berkod warna, biru, merah, kuning, teal, ungu, menunjukkan cara pengiraan ayat dan nombor halaman bersambung dengan struktur Al-Quran. Paksi mewakili nilai berangka, dan paksi is menyenaraikan unsur Al-Quran. Visual ini menangkap ijaz ada di TQK, menjadikan corak mudah difahami. Cuba cabaran TQK ini. Halaman 421 cabaran, baca surah Yasin ayat 13-27. Hitung muka taat, ya wal 10, dosa 60, jumlah 70. Renungkan bagaimana 15, 11 dan 114 menyambung kepada kebangkitan. Kongsi pendapat Anda dengan ijaz ada TQK. Halaman 262 cabaran, baca surah Al-Hijr ayat 115. Hitung muka taat, alif 1, lam 30, ra 200, jumlah 2-1. Terokai bagaimana 15 dan 52 berkaitan dengan bimbingan. Kongsi dengan TQK UW. Sertai komuniti TQK. Gunakan corak ini untuk memberi inspirasi kepada pengajian Al-Quran dan penemuan Anda dalam talian. Mengapa ia penting? Ijaz ada di TK mendedahkan keindahan matematik Al-Quran, menghubungkan halaman, ayat, dan tema untuk mendalami pemahaman kita. Sama ada Anda seorang ulama atau pembaca yang ingin tahu, corak ini menjemput Anda untuk meneroka kebijaksanaan Al-Quran. Ingin mengetahui lebih lanjut? Keajaiban berangka dalam Al-Quran, perspektif TQK, pengenalan teori kerangka Quran, menyediakan rangka kerja holistik untuk memahami Al-Quran melalui corak, struktur, tematik dan berangkanya, yang dikenali sebagai ijaz adadi. Bab ini meneroka kepentingan berangka halaman 441, surah Yasin 2, dan 262, surah Al-Hijr, juz 15, menunjukkan simetri yang menghubungkan kira-kira ayat, halaman, surah, dan juz dengan susunan ketuhanan Al-Quran. Corak ini sejajar dengan 9 ponen TQK, umul wahyu, muka taat, muka surat, surah-surah, surah ayat, tema utama, konteks penurunan, hubungan makna M, dan dampak holistik. Dengan membetulkan kesilapan terdahulu dan menjelaskan pengiraan, bab ini mengajak pembaca untuk libat keindahan matematik Al-Quran. Halaman bar perjepo perpuasat. Surah Yasin, konteks. Halaman 441 sepadan dengan surah Yasin dan Mam, batu asas juz 22,
yang diadakan untuk tema kebangkitan dan bimbingan ilahi. Halaman ini merangkumi ayat 13-27, bahagian yang mempunyai kepentingan berangka dan tematik. Kiraan ayat-ayat 13-27, 15 ayat, 13-21, 6 ayat 22-27. Pembetulan, dakwaan sebelumnya salah nyata ayat 21-27 sebagai 15 ayat. Julat yang betul, 13-27 menghasilkan 15 ayat disahkan dalam skrip Uthmani Standard. Ijazah dadi keajaiban berangka. Link to surah 15 surah Al-Hijr, 15 has 99 ayat. Jumlah 15, nomor surah, plus 99 ayat, iwas 115, sepadan dengan jumlah bilangan surah dalam Al-Quran. Simetri nomor halaman. Halaman bar pencapat 1 terbalik kepada 104, di mana 104, 30, juz, plus 11 surah, mencerminkan kesatuan struktur Al-Quran. Jumlah digit sab surah, jumlahkan kepada 1 plus 1, 4 wilan 6. Darab dengan 5, 6 binya ke 10, menyambung kepada 30 juz, melambangkan kesempurnaan. Muqatta'at, huruf Yasin, yakwa 10, sin kul 60, berjumlah 70, sejajar dengan tentang kebangkitan dan kesempurnaan ilahi. Sambungan tematik corak berangkat 11, Taufupumat, menggariskan mesebangkitan Yasin, menggalakkan refleksi tentang tujuan dan accountability kehidupan. Halaman 2-62, Surah Al-Hijr. Konteks halaman 2-62 menandakan permulaan Surah Al-Hijr dalam juz 15, bimbingan dan perlindungan ilahi. Ia merangkumi ayat 15 dengan corak berangka yang menghubungkan struktur Al-Quran yang lebih luas. Kiraan ayat-ayat 1-15, 15 ayat 1, 15 ayat 2-15. Pembetulan, dakwaan awal ayat 1-16 berjumlah 15 ayat adalah tidak betul. Ayat 1-19 menghasilkan 15 ayat sejajar dengan nomor surah. Ijazah di keajaiban berangka, pautan ke surah 15, bilangan ayat 1 plus 15, waktu 15 sepadan dengan nomor surah 11. Selain itu, 15 plus 59, ayat Al-Hijr 112 mencerminkan jumlah surah. Simetri nomor muka surat. Halaman 262, wa 262 equal 52. Pembahagian 52 menghasilkan 26, menunjukkan baki berangka. Muqatta'at, huruf Al-Hijr. Alif berskula 1, Lam Willow 10, berjah 2 spigo 1, melambangkan kuasa dan bimbingan ilahi. Penerokaan digit 2 nambah 2, 2 plus 6 plus 2, 10. Mungkin bersambung dengan elemen tematik juz 11 yang memerlukan kajian lanjut. Sambungan tematik pola-pola, mim 11, sab 12, mim 2 menyokong tema perlindungan dan bimbingan ilahi Al-Hijr, seperti yang dilihat dalam naratif nabi-nabi terdahulu. Menggambarkan corak. Carta interaktif. Carta berikut menggambarkan corak berangka, penghubung bilangan ayat, surah, juz dan simetri dalam rangka kerja TQK. Type, bar, data options. Penjelasan carta di 15 spaya. 15 ayat, Yasin, ayat 12, 15 ayat 19 Al-Hijr, ayat 19. 11, jumlah surah berasal daripada 11 plus 59 ayat Al-Hijr. 30, jumlah juz, dipautkan kepada simetri muka surat Matrat Spant 1, Sabut Panat Wathilu 12. Sabut Pulban 4, muka surat Barpan 1 terbalik, melambangkan perpaduan struktur. Aplikasi praktikal, TQK menggalakkan penglibatan aktif dengan corak bagi transformasi rohani dan masyarakat. Cuba cabaran ini, halaman Barpat 1. Cabaran, Surah Yasin ayat 22. Hitung muqatta'at, ya 10 dosa 60 jumlah. Renungkan bagaimana 15, 12 dan 104 menyambung kepada kebangkitan. Kongsi pandangan dengan ijaz ada di TQK. Halaman 2-62, cabaran baca surah Al-Hijr ayat 1-15. Hitung muqatta'at 1, lami di 10, ra 200 di 22. Terokai bagaimana 19 dan 52 berkaitan dengan bimbingan. Kongsi dengan TQK UW. Penglibatan community, gunakan corak ini untuk mereka bentuk bengkel literasi Al-Quran, menggalakkan analisis dan refleksi rangka. Komponen TQK dalam konteks corak ini sejajar dengan 9 komponen TQK. MS, muka surat, nombor muka surat, partikel Sparta 1, 2 nambah 2, simetri, 100 font quad, 52. SA, verse counts, 15 ayat, connect to surah numbers and totals. MQ, muqatta'at, nilai berangka, mekot makna tematik. TU, tema utama, kebangkitan, dan hidayah, diperkukuh secara angka. Corak memberi inspirasi kepada refleksi dan tindakan, memenuhi matlamat transformatif TQK. Halat 7 masa depan. Untuk memajukan misi TQK,
Bangunkan aplikasi mudah alih TQ untuk mengira corak berangka. Input halaman perpat prompt 1 untuk mengira 1 prop per di pun 30 plus 15. Buat program pendidikan mengajar Ijaz Adadi menggunakan halaman 1 dan 26 sebagai kajian kes. Bina komuniti TQK Global untuk berkongsi penemuan. Mararan hestitzaus teing waya dijdu bane K. Kesimpulannya, corak berangka pada muka surat mempertinggal 1 dan 262 memamerkan struktur ajaib Al-Quran melalui Ijaz Adadi TQK. Kiraan ayat yang diperbetulkan, 19 ayat untuk kedua-dua muka surat, simetri, mapam 1, 144, 2 dan 252, dan pengiraan mukataat, memperdalam pemahaman kita tentang aturan ilahi. Pembaca digalakkan untuk meneroka corak ini, merenungkan kepentingan rohani mereka, dan menerapkannya pada cabaran moden, memajukan visi TQK tentang penglibatan holistik Al-Quran. Keajaiban berangka dalam Al-Quran, perspektif TQK, pengenalan teori kerangka Quran, menyediakan rangka kerja holistik untuk memahami Al-Quran melalui corak struktur, tematik dan berangkanya, yang dikenali sebagai Ijaz Adadi. Bab ini meneroka kepentingan berangka halaman Bartran Spoblatu, Surah Yasin Juz 22, dan 22 Al-Hijr Juz 14, menunjukkan simetri yang menghubungkan kira-kira ayat, halaman, surah, dan juz dengan susunan ketuhanan Al-Quran. Corak ini sejajar dengan 9 komponen TQK, Umul Wahyu, Mukatat, Muka Surat, MS, Surah-Surah, SS, Surah Ayutama, konteks penurunan, KP, hubungan makna, EM, dan dampak holistik. Dengan membetulkan kesilapan terdahulu dan menjelaskan pengiraan, bab ini mengajak pembaca untuk terlibat dengan keindahan matematik Al-Quran. Halaman bumper Bolpol 1, Surah Yasin. Konteks halaman Posmul itu sepadan dengan Surah Yasin di Gublam, batu asas Juz 22 yang diadakan untuk tema kebangkitan dan bimbingan ilahi. Halaman ini merangkumi ayat 12-27, bahagian yang mempunyai kepentingan berangka dan tematik. Kiraan ayat, ayat 27, 15 ayat, sod ayat, 9 ayat, 16, 22. Pembetulan, dakwaan sebelumnya salah nyata ayat 217 sebagai 15 ayat. Julat yang betul, 13-27, menghasilkan 15 ayat disahkan dalam skrip Uthmani Standard. Ijaz Adadi, keajaiban angka. Link to Surah 19, Surah Al-Hijr 19, has senian ayat. Jumlah 15, nombor surah, lihat 11, sepadan dengan jumlah bilangan surah dalam Al-Quran. Simetri nombor halaman, halaman Bondar 81 terbalik kepada 184, di mana 184 adalah 30, juz plus 112 surah, mencerminkan kesatuan struktur Al-Quran. Jumlah digit 115 jumlah surah, jumlahkan kepada 1 plus 1 plus 4 wa 6. Darab dengan 5, 6 Camber 5 wa 30, menyambung kepada 30 juz, melambangkan kesempurnaan. Mukataat, huruf Yasin, Yahul, Sin wa 60, berjumlah 70, sejajar dengan tema surah tentang kebangkitan dan kesempurnaan ilahi. Sambungan tematik corak berangka, 11, 114, 140, menggariskan mesej kebangkitan Yasin, menggalakkan refleksi tentang tujuan dan accountability kehidupan. Halaman 262, Surah Al-Hijr. Konteks. Halaman 262 menandakan permulaan Surah Al-Hijr dalam juz 11, bimbing dan perlindungan ilahi. Ia merangkumi ayat 11 dengan corak berangka yang menghubungkan struktur Al-Quran yang lebih luas. Kiraan ayat 1 15 ayat, 1 ayat 1, 15 ayat 2 to 19. Pembetulan, dakwaan awal ayat 1-12 berjumlah 15 ayat adalah tidak betul. Ayat 1-15 menghasilkan 15 ayat, sejajar dengan nombor surah. Ijaz Adadi, keajaiban berangka. Pautan ke surah 19, bilangan ayat 1-11-19, sepadan dengan nombor surah 15. Selain itu, 15 plus 19 ayat Al-Hijr, 12, mencerminkan jumlah surah. Simetri nombor muka surat, halaman 262 menenam 252. Pembahagian nimla 2 menghasilkan 26, menunjukkan baki berangka. Mukataat, huruf Al-Hijr, alif I1, lam ua 30, berjumlah 231, melambangkan kuasa dan bimbingan ilahi. Penerokaan digit. Digit 262, 2 plus 22 10, mungkin bersambung dengan elemen tematik juz 14, yang memerlukan kajian lanjut. Sambungan tematik pola-pola, 15, 112, 52, 231, menyokong tema perlindungan dan bimbingan ilahi Al-Hijr, seperti yang dilihat dalam naratif nabi-nabi terdahulu. Menggambarkan korak, carta interaktif. Carta berikut menggambarkan corak berangka, penghubung bilangan ayat, surah, juz dan simetri dalam rangka kerja TQK.
Type bar data. Options B. Penjelasan chart 15 slats. 15 ayat 11 15 ayat Al-Hijr ayat 19. Surah 12. Jumlah surah berasal daripada 11 plus 11 plus 9 ayat. 30. Jumlah juz dipautkan kepada simetri muka surat 144 latih 10 plus 11. Surah 4. Muka surat Bartonan Part 1 terbalik, melambangkan perpaduan struktur. Aplikasi praktikal cabaran TQK. TQK menggalakkan penglibatan aktif dengan corak menjadi rangka bagi transformasi rohani dan masyarakat. Cuba cabaran ini. Halaman Balters 1 cabaran. Baca surah Yasin ayat 7. Hitung muka 10. Dosa 60. Jumlah 70. Renungkan bagaimana 15 dan 104 menyambung kepada kebangkitan. Kongsi pandangan dengan Ijaz Adadi TQK. Halaman 262. Cabaran, baca surah Al-Hijr ayat 19. Hitung mukataat. Alif 1, Lam 30, Ra 200, jumlah 2 Terokai bagaimana 15 dan 52 berkaitan dengan bimbingan. Kongsi dengan TQK UO. Penglibatan komuniti. Gunakan corak ini untuk mereka bentuk bengkel literasi Al-Quran, menggalakkan analisis dan refleksi rangka. Komponen TQK dalam konteks corak ini sejajar dengan 9 komponen TQK. MS, muka surat. Nombor muka surat tumat simetri 10452. Esa, verse counts, 15 ayat. Connect to surah numbers and totals, lobels. MQ mukataat, nilai berangka, 20 kenzwab mengikut makna tematik. Tema utama, kebangkitan dan hidayah Al-Hijr diperkukuh secara angka. Daesh, dampak holistik. Corak memberi inspirasi kepada refleksi dan tindakan, memenuhi matlamat transformatif TQK. Hala 7 masa depan, untuk memajukan misi TQK, bangunkan aplikasi mudah alih TQK, untuk mengira corak berangka, input halaman Barton Smarta 1 untuk mengira 144 30 plus 16. Buat program pendidikan mengajar Ijaz Adadi, menggunakan halaman Bartspot 1 dan 262 sebagai kajian KIS. Bina komuniti TQK Global untuk berkongsi penemuan menggunakan hashtag seperti TQKUW dan Ijaz Adadi TQK. Kesimpulannya, corak berangka pada muka surat Map Pounder Small 1 dan 262 memamerkan struktur ajaib Al-Quran melalui Ijaz Adadi TQK. Kiraan ayat diperbetulkan, 15 ayat untuk kedua-dua muka surat. Simetri, Moderat Spap 1 Puat, 262 dan pengiraan mukataat, memperdalam pemahaman kita tentang aturan ilahi. Pembaca digalakkan untuk meneroka corak ini, merenungkan kepentingan rohani mereka, dan menerapkannya pada cabaran moden, memajukan visi TK tentang penglibatan holistik Al-Quran. Jadwal kandungan, meneroka Al-Quran dengan TQK. The Theory Kerangka Quran offers a holistic framework to uncover the Quran's numerical miracles and practical applications through its 9 components. Umul Wa'iyuv, Mukataat, Muka Surat, Surah S, Surah Ayat, Tema Utama TU, Konteks. Kandungan setiap kandungan meringkaskan fokus mereka. Salami dan kongsi penemuan Anda dengan TQK KOUW. Bab 1, Umul Wa'iyuv, Asas Wahyu meneroka asal-usul ketuhanan Al-Quran melalui 19 ayat Surah Al-Alaq, menekankan pengetahuan dan penciptaan. Baca lab 2, Mukataat gerbang berangka menyiasat huruf misteri, Seth, Yasin, Yapsin, Jupudul, sebagai keajaiban berangka. Baca lagi bab T, muka surat, corak halaman menganalisis nombor halaman seperti Mapanders Partufu Asin, 11 ayat berbalik kepada 144 untuk simetri berangka. Surah-surah, SC, Structural Unity kaji 1 bab surah Al-Quran, dengan corak seperti Al-Hijr 19-9 was 115. Baca lagi. Bab 5, Surah Ayat, Verse Connections, meneliti kiraan ayat seperti Black Al-Hijr yang sepadan dengan nombor surahnya. Baca bab 6, tema utama, tema teras, mengenal pasti tema surah seperti bangkitan Yasin Ayat dan kekuasaan Al-Mulk. Baca lagi bab 7, konteks penurunan, KP, konteks sejarah menghubungkan konteks wahyu seperti Al-Rum 30 bab 60 ayat kepada isu modern seperti etika alam sekitar. Baca lagi. Bab 8, hubungan makna, sambungan bermakna, mengaitkan ayat-ayat merentas surah seperti 10 ayat Al-Hujurat tentang etika sosial kepada 53 ayat keadilan. Baca lagi bab 9, dampak holistik, impak transformatif, menggunakan TQK untuk transformasi, dengan 9 komponen plus 1 lablat surah, was 193, jumlah digit hingga 6. Baca lagi bab 10,
Integrasi praktikal penyelesaian Al-Quran menggabung komponen TK untuk penyelesaian, seperti 4 ayat At-Talaq untuk bimbingan keluarga. Baca lagi bab 11, kesimpulan dan masa depan. TQK, Quran Evolution, mensintesis TQK untuk pergerakan global, dengan 19-12-123, melambangkan keseimbangan. Baca lagi, mulakan dengan TQK gunakan TOS ini untuk menavigasi bab TQK, meneroka keajaiban berangka, dan menerapkan pandangan Al-Quran dalam kehidupan Anda. Kongsi perjalanan Anda dengan TQK-UW atau Ijaz ada di TQK untuk menyertai komuniti TQK Global. TQK Bab 1, Umul Wahyu, Asas Wahyu Al-Quran. Teori kerangka Quran, menawarkan cara transformatif untuk meneroka Al-Quran melalui 9 komponen, bermula dengan Umul Wahyu, Asas Wahyu Ilahi. Dalam siaran ini, kami menyelami bab 1 TQK, memfokuskan pada Umul Wahyu melalui surah Al-Alaq dan Al-Mudaththir, mendedahkan keajaiban berangka mereka dan aplikasi praktikal. Sertai kami dan kongsi pandangan Anda dengan TQK-UW. Apa itu Umul Wahyu? Umul Wahyu yang bermaksud Ibu Wahyu, meneroka asal-usul ketuhanan Al-Quran melalui wahyu pertamanya, surah Al-Alaq dan Al-Mudaththir 4. Surah-surah ini menekankan pengetahuan, penciptaan, dan seruan kepada kenabian, menetapkan asas bagi mesej holistik Al-Quran. UV menghubungkan akar rohani dan intelek Al-Quran untuk membimbing pertumbuhan pribadi dan impak masyarakat. Keajaiban berangka, dalam UV Surah Al-Alaq, wahyu pertama, mempunyai 19 ayat, nombor perdana yang melambangkan kesatuan ilahi. 5 ayat pertama, 55, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengandungi 19 perkataan dalam skrip Uthmani Standard, mencerminkan ketepatan berangka. Surah Al-Mudaththir has 6 ayat, with its digits 5 plus 6 plus 11 symbolizing balance. Jumlah nombor surah 6 plus 74 plus 70 mempunyai digit yang dijumlahkan kepada 8, 1 plus 7 plus 1. Nombor yang dikaitkan dengan kestabilan dalam rangka kerja TQK. Aplikasi praktikal UV fokus surah Al-Alaq pada ilmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, membangkitkan semangat pembelajaran sepanjang hayat dan rasa ingin tahu intelektual. Seruan Al-Mudaththir untuk bangkit dan memberi amaran menggalakkan kepimpinan dan tanggung jawab. Gunakan UV dengan menyepadukan pengetahuan Al-Quran ke dalam pendidikan atau pembangunan pribadi, seperti mempelajari sains melalui lensa penciptaan atau memimpin inisiatif komuniti dengan etika kenabian. Cabaran UV, baca surah Al-Alaq hingga 5, hitung perkataan 11 dalam skrip Uthmani, dan renungkan bagaimana pengetahuan membentuk iman Anda. Bagaimanakah mesej Al-Alaq boleh memberi inspirasi kepada pembelajaran atau pengajaran Anda? Kongsi pendapat Anda dengan TQK-UW. Mengapa UV penting? Umul Wahyu meletakkan asas bagi pendekatan holistik TQK, menghubungkan wahyu pertama Al-Quran kepada mukjizat berangka dan hikmah praktikal. Dengan meneroka Al-Alaq dan Al-Mudaththir, Anda boleh memperdalam pemahaman Anda tentang bimbingan ilahi dan menerapkannya dalam cabaran moden. Mulakan perjalanan TQK Anda dengan UV dan sertai komuniti global dengan berkongsi renungan Anda dengan TQK-UW atau Ijaz ada di TQK. TQK Bab Muqatta'at, gerbang berangka ke mukjizat Al-Quran. Teori kerangka Quran membuka kunci struktur ketuhanan Al-Quran melalui 9 komponen, dengan muqatta'at menjadi yang kedua, memfokuskan pada huruf terputus misteri pada permulaan 29 surah. Dalam bab 2, kami meneroka bagaimana huruf ini seperti Alif Lam Mim, berfungsi sebagai mukjizat berangka dan pintu masuk rohani. Selami dan kongsi penemuan Anda dengan TQK, apakah muqatta'at? Muqatta'at ialah gabungan huruf yang unik, Alif Lam Mim, Yasin, yang terdapat pada permulaan 29 surah Al-Quran. Makna tepatnya kekal sebagai misteri ketuhanan, tetapi TQK mentafsirkannya sebagai kod berangka menggunakan nilai abjad Arab, Alif 1, Lam 30, Mim 40. Huruf-huruf ini menghubungkan tema surah kepada corak berangka, mendedahkan reka bentuk Al-Quran yang ajaib dan refleksi inspirasi tentang kebijaksanaan ilahi. Keajaiban berangki, muqatta'at membawa kepentingan berangka berdasarkan nilai abjadnya. Surah Al-Baqarah, Petwa, Alif, Sam, Lam, 30, melambangkan hidayah kepemimpinan. Surah Yasin, 10, cerminkan kesempurnaan kebangkitan. Surah Al-Hijr, Alif 1 plus Laptu, Ram 200, 2 menandakan kuasa ketuhanan. Jumlah muqatta'at 29 surah dengan muqatta'at mempunyai 14 kombinasi huruf yang unik, dengan jumlah abjadnya, Alif 1, H 8, DSBD.
berjumlah 3,3,2. Angka menjumlahkan kepada 11 plus 3 plus 2, sejumlah baki dalam TQK. Aplikasi praktikal Muqatta'at. Muqatta'at mengundang renungan tentang struktur dan tema Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Baqarah 71, Amim, selaras dengan tema bimbingannya, menggalakkan kepimpinan dalam projek community. Yasin 70, mengilhami perenungan tentang kebangkitan, memotivasikan kehidupan beretika. Gunakan MQ untuk mendalami pengajian Al-Quran dengan mengira nilai abjad dan mengaitkannya dengan tema surah, memupuk pertumbuhan rohani dan intelek. Cabaran MQ baca surah Al-Baqarah, ayat 1, hitung Muqatta'atnya. Alif, Lam, Mim 40, wa 71. Renungkan bagaimana nombor ini bersambung dengan tema hidayah surah. Bagaimanakah Anda boleh menerapkan ini dalam komuniti Anda? Kongsi pandangan Anda dengan ijazah di TQK. Mengapa Muqatta'at penting? Muqatta'at dalam TQK mendedahkan kedalaman numerik dan tematik Al-Quran, berfungsi sebagai pintu masuk kepada kebijaksanaan ilahi. Dengan meneroka nilai abjad huruf ini, Anda menemui corak seperti 71, 70 dan 231 yang bersambung kepada bimbingan, kebangkitan dan kuasa. Mulakan perjalanan MQ Anda hari ini dan kongsi penemuan Anda dengan TQK UW atau ijaz ada di TQK untuk menyertai komuniti TQK Global. TQK Bab 3, Muka Surat, membuka kunci corak berangka dalam halaman Al-Quran. Teori kerangka Quran mendedahkan struktur ketuhanan Al-Quran melalui 9 komponen, dengan muka surat memfokuskan pada pola berangka nombor halaman dalam skrip Uthmani standard. Dalam bab 3, kami meneroka cara halaman seperti Board Tarjuman Pespantu 1 dan 22 Surah Al-Hijr, mencerminkan keajaiban berangka dan menyambung kepada tema Al-Quran. Sertai kami dan kongsi pandangan Anda dengan TQKUW. Muka Surat. Muka surat yang bermaksud wajah halaman, meneliti nombor halaman Al-Quran dalam skrip Uthmani, 604 halaman, untuk mendedahkan simetri berangka dan kaitannya dengan tema surah. Dengan menganalisis nombor halaman, kiraan ayat, dan hubungan matematiknya, MS mendedahkan reka bentuk Al-Quran yang ajaib, menggalakkan refleksi yang lebih mendalam tentang struktur dan mesejnya. Keajaiban berangka. Dalam muka surat nombor halaman dalam Al-Quran menghasilkan corak berangka yang menarik. Page mau pronounced Surah Yasin 360 contains 11 ayat, focusing on resurrection. Pembalikan mau pronounced 41 memberikan 104, di mana 104 in 3 pujas, plus 111 melambangkan kesatuan struktur Al-Quran. Page 262, Surah Al-Hijr 11-12 contains 11 ayat, emphasizing divine guidance. Kira 262 sebagai 262 dan separuh 52 memberikan 26, menunjukkan simetri. Halaman nomor 4 Ar-Rahman 55 halaman akhir Al-Quran di mana 64+0+4 sejajar dengan tema rahmat ilahi di Ar-Rahman. Aplikasi praktikal muka surat MS menggalakkan pembaca meneroka halaman Al-Quran untuk mencari corak berangka dan menghubungkannya dengan pandangan rohani. Sebagai contoh, muka surat Marfat Smart 190 30+115 boleh memberi inspirasi kepada renungan tentang kesempurnaan Al-Quran, memotivasikan kajian tentang kebangkitan dalam Yasin. Simetri halaman 22, 26-2 boleh membimbing meditasi tentang bimbingan ilahi dalam Al-Hijr, terpakai untuk kepimpinan atau membuat keputusan. Gunakan MS untuk mendalami pengajian Al-Quran Anda dengan memeriksa nombor halaman dan pautan tematiknya. Cabaran MS, buka halaman 41 dalam Quran Uthmani Standard dan baca surah Yasin ayat 11-27. Sahkan 19 ayatnya dan terokai kepentingan berangka 441 berbalik kepada 144, dia plus 11. Bagaimanakah ini bersambung dengan tema kebangkitan Yasin? Kongsi renungan Anda dengan ijaz ada di TQK. Kenapa muka surat penting? Muka surat dalam TQK mendedahkan keanggunan berangka Al-Quran, menunjukkan cara nombor halaman seperti 1, 262 dan 64, sejajar dengan kiraan ayat dan tema. Corak ini memperdalam penghayatan kita terhadap reka bentuk ketuhanan Al-Quran, memberi inspirasi kepada aplikasi praktikal dalam pertumbuhan rohani dan intelek. Mula meneroka MS hari ini, dan kongsi penemuan Anda dengan TQK atau ijaz ada di TQK untuk menyertai komuniti TQK Global. TQK Bab 3, Muka Surat, membuka kunci corak berangka dalam halaman Al-Quran. Teori kerangka Quran, mendedahkan struktur ketuhanan Al-Quran melalui 9 komponen. Dengan muka surat, memfokuskan pada pola berangka nombor halaman dalam skrip Uthmani Standard.
Dalam bab 3, kami meneroka cara halaman seperti Bapradad Spartuatu, Surah Yasin, dan 262, mencerminkan keajaiban berangka, dan menyambung kepada tema Al-Quran. Sertai kami dan kongsi pandangan Anda dengan TQKU. Apakah muka surat S? Muka surat yang bermaksud wajah halaman meneliti nombor halaman Al-Quran dalam skrip Uthmani, 64 halaman, untuk mendedahkan simetri berangka dan kaitannya dengan tema surah. Dengan menganalisis nombor halaman, kiraan ayat, dan hubungan matematiknya, MS mendedahkan reka bentuk Al-Quran yang ajaib, menggalakkan refleksi yang lebih mendalam tentang struktur dan mesejnya. Keajaiban berangka dalam muka surat nombor halaman dalam Al-Quran menghasilkan corak berangka yang menarik. Page 4 of Forspelatu, Surah Yasin 36-22, contains 15 ayat, focusing on resurrection. Pembalikan pora fopa batu memberikan surat folpompat, di mana swapapol poker di 11 surah, melambangkan kesatuan struktur Al-Quran. Page 2 Surah Al-Hijr, 15-19, contains 15 ayat, emphasizing divine guidance. Kira 26-2 sebagai 26.252, dan separuh mimba 2 memberikan 26, menunjukkan simetri. Halaman Surah Al-Rahman wil ke-15, halaman akhir Al-Quran, di mana 64 + 6 plus Sol plus 10, sejajar dengan tema rahmat ilahi di Ar-Rahman. Aplikasi praktikal muka surat MS menggalakkan pembaca meneroka halaman Al-Quran untuk mencari corak berangka dan menghubungkannya dengan pandangan rohani. Sebagai contoh, muka surat Board 41 Saups for 4, 30+18 boleh memberi inspirasi kepada renungan tentang kesempurnaan Al-Quran, memotivasikan kajian tentang kebangkitan dalam Yasin. Simetri halaman 262, 262 boleh membimbing meditasi tentang bimbingan ilahi dalam Al-Hijr, terpakai untuk kepimpinan atau membuat keputusan. Gunakan MS untuk mendalami pengajian Al-Quran Anda dengan memeriksa nombor halaman dan pautan tematiknya. Cabaran MS, buka halaman Bartus Padu dalam Quran Uthmani Standard dan baca Surah Yasin, ayat 3 studa. Sahkan 15 ayatnya dan terokai kepentingan berangka 4 per 1 berbalik kepada 144, 318. Bagaimanakah ini bersambung dengan tema kebangkitan Yasin? Kongsi renungan Anda dengan Ijaz ada di TQK. Kenapa muka surat penting? Muka surat dalam TQK mendedahkan keanggunan berangka Al-Quran, menunjukkan cara nombor halaman seperti Part 1, 262 dan 654, sejajar dengan kiraan ayat dan tema. Corak ini memperdalam penghayatan kita terhadap reka bentuk ketuhanan Al-Quran, memberi inspirasi kepada aplikasi praktikal dalam pertumbuhan rohani dan intelek. Mula meneroka MS hari ini, dan kongsi penemuan Anda dengan TQK UW atau Ijaz ada di TQK untuk menyertai komuniti TQK Global. TQK Bab 5, Surah Ayat, Verse Connections in the Quran. Teori kerangka Quran, mendedahkan reka bentuk ketuhanan Al-Quran melalui 9 komponen, dengan surah Ay memfokuskan pada hubungan berangka dan tematik antara surah dan ayat-ayatnya. Dalam bab 5, kami meneroka cara pengiraan ayat dan coraknya, mendedahkan keajaiban berangka, dan mendalami pemahaman kami tentang mesej Al-Quran. Sertai kami dan kongsi pandangan Anda dengan TQK UW. Apakah surah ayat? Surah ayat meneliti hubungan antara surah dan jumlah ayatnya dalam skrip Uthmani Standard. Menganalisis cara nombor ini sejajar dengan nombor surah, kedudukan halaman dan kandungan tematik. SA mendedahkan struktur rumit Al-Quran, menghubungkan kiraan ayat kepada corak berangka yang lebih luas, dan tema rohani untuk memberi inspirasi kepada refleksi dan aplikasi. Numerical Miracles, Ijazadadi, in surah ayat bilangan, ayat dalam surah mempamerkan corak berangka yang luar biasa. Surah Al-Hijr, 15, ayat 112, page 2-2, contain 15 ayat, matching the surah number 11, and 15 plus 99. Total ayat in Al-Hijr equals 100 the total number of Quranic surahs. Surah Al-Ahzab, 3, ayat 19, halaman 11, mengandungi 9 ayat, di mana angka 411 dijumlahkan kepada 4 plus 1 plus 8 dan 12, dan 13.924, sejumlah kestabilan DQK. Juz 30, mengandungi 37 surah dengan 94 ayat, di mana 5 plus 4 equals 19, menggemakan kiraan ayat Al-Hijr dan melambangkan hidayah ilahi. Aplikasi praktikal surah ayat SA menggalakkan menganalisis kiraan ayat untuk mendedahkan kepentingan tematiknya. Sebagai contoh, 15 ayat Al-Hijr di muka surat 292 selaras dengan tema bimbingan ilahi, memberi inspirasi kepada kepimpinan dalam projek community.
Semian ayat Al-Ahzab di muka surat 19 memfokuskan pada tingkah laku kenabian, boleh membimbing membuat keputusan yang beretika. Gunakan SA untuk mengkaji pola ayat dalam juz atau surah, menghubungkan cerapan berangka dengan pertumbuhan peribadi dan kesan masyarakat. Cabaran SA, baca surah Al-Hijr, ayat 119, halaman 262. Sahkan 15 ayatnya dan hitung 15 plus 9 Sabtu dari surat Al-Quran. Renungkan bagaimana corak berangka ini bersambung dengan tema bimbingan Al-Hijr. Kongsi pandangan Anda dengan Ijaz ada di TQK. Y Surtis. Surah ayat dalam TQK menyerlahkan ketepatan berangka Al-Quran dengan corak seperti 15 ayat dalam Al-Hijr dan 564 ayat dalam Juz 30 mendedahkan reka bentuk ketuhanan. Hubungan ini memberi inspirasi kepada kajian Al-Quran yang lebih mendalam dan aplikasi praktikal dalam kepimpinan, etika, dan kerohanian. Mula meneroka SA hari ini dan kongsi penemuan Anda dengan TQK UW atau Ijazah dari TQK untuk menyertai komuniti TQK Global. TQK Bab 7, Konteks Penurunan. Konteks sejarah Wahyu Al-Quran. Teori kerangka Quran menerangi hikmah ketuhanan Al-Quran melalui 9 komponen. Dengan konteks penurunan memfokuskan kepada konteks sejarah dan situasi Wahyu Al-Quran. Dalam Bab 7, kami meneroka bagaimana konteks ini dipasangkan dengan keajaiban berangka, memberikan panduan abadi untuk cabaran moden. Sertai kami dan kongsi pandangan Anda dengan TQK_UW. Apa itu konteks penurunan KP? Konteks penurunan, yang bermaksud konteks wahyu, meneliti keadaan sejarah dan peristiwa yang mengelilingi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan memahami konteks, seperti masa, tempat dan khalayak sesuatu ayat, KP menghubungkan ajaran Al-Quran kepada aplikasi praktikal, mendedahkan kaitannya dengan isu kontemporari, sambil menyerlahkan corak berangka dalam skrip Uthmani Standard. Numerical Miracles. In konteks penurunan konteks wahyu sejajar dengan pola berangka, Surah Al-Rum bab 4 revealed in Makkah, addressing environmental corruption, with Surah Al-Rum having 60 ayat. Digit 60 jumlah kepada 6 plus nodo al-6, nombor sempurna melambangkan keseimbangan, sejajar dengan seruan ayat untuk menjaga alam sekitar. Surah Al-Anfal 8:7-11 didedahkan selepas Perang Badar, menekankan sokongan ilahi dengan 12 ayat dalam segmen ini. Nombor surah Lat dan bilangan ayat 12 berjumlah 19-20 mencerminkan kekuatan ilahi. Surah Al-Hashr 59-24 diturunkan di Madinah, memfokuskan pada sifat-sifat ketuhanan dengan 4 ayat. Digit nombor surah 59-11 dan bilangan ayat 4 dijumlahkan kepada 11 plus 4 walai 15. Angka dijumlahkan kepada 1 plus 8 walai 9, melambangkan kesempurnaan ilahi. Aplikasi praktikal konteks penurunan KP merapatkan konteks sejarah kepada cabaran moden. Konteks pengabaian alam sekitar Al-Rum 30-41 memberi inspirasi kepada amalan lestari hari ini, seperti mengurangkan sisa atau menyokong pemeliharaan. Konteks pasca Badr Al-Anfal menggalakkan daya tahan dalam kesusahan, terpakai kepada perjuangan pribadi atau komuniti. Fokus Al-Hashr pada sifat-sifat ketuhanan boleh membimbing kepimpinan beretika. Gunakan KP untuk menerapkan pelajaran sejarah ayat kepada isu kontemporari, meningkatkan kesan rohani dan kemasyarakatan. Cabaran KP, baca surah Al-Rum, P.Plugum. Terokai konteks sejarahnya, Makkah, menangani rasuah alam sekitar, dan hitung puluh kiraan ayat, digit jumlah, 6 plus 0, 6. Cadangkan penyelesaian alam sekitar moden yang diilhamkan oleh ayat ini. Kongsi idea Anda dengan Jaz ada di TQK. Kenapa konteks penurunan penting? Konteks penurunan dalam TQK menghubungkan wahyu sejarah Al-Quran dengan pola berangka dan aplikasi moden. Corak seperti 6 Al-Rum dan 20 Al-Anfal mendedahkan ketepatan ilahi, manakala konteksnya memberi inspirasi kepada penyelesaian untuk cabaran hari ini, daripada kemampanan kepada kepimpinan. Mula meneroka KP hari ini, dan kongsi penemuan Anda dengan TQK UW atau Ijazah di TQK untuk menyertai komuniti TQK Global. TQK Bab 8, Hubungan Makna Sambungan Bermakna Merentas Ayat Al-Quran. Mendedahkan koherensi ketuhanan Al-Quran melalui 9 komponen, dengan hubungan makna, memfokuskan pada hubungan bermakna antara ayat-ayat di surah yang berbeza. Dalam Bab 8, kami meneroka bagaimana pautan tematik ini dipasangkan dengan keajaiban berangka Ijaz Adadi, memberi inspirasi kepada penyelesaian praktikal untuk cabaran moden. Sertai kami dan kongsi pandangan Anda dengan TQK UW. What is hubungan makna? Hubungan makna, yang bermaksud sambungan makna,
mengkaji cara ayat-ayat merentas surah yang berbeza, berkongsi pautan tematik, mengukuhkan mesej Al-Quran yang bersatu. Dengan mengenal pasti perkaitan ini dan corak berangkanya dalam skrip Uthmani Standard, HM memperdalam pemahaman kita tentang ajaran Al-Quran dan kaitannya dengan isu pribadi dan kemasyarakatan. Numerical Miracles. In hubungan makna sambungan tematik merentas surah sejajar dengan corak berangka. Surah Al-Hujurat, 8-10, focuses on social ethics with 10 ayat. Digit nombor surah 14 dan kiraan ayat 10, berkaitan dengan 53 ayat tentang keadilan di seluruh Al-Quran, di mana 5 plus 3, 8, melambangkan kestabilan. Surah An-Nisfu dan Al-Maidah 5, kedua-duanya menangani undang-undang masyarakat dengan 10 dan 5 ayat masing-masing. Nombor surah mereka, 4 plus 5 = 9. Dan kiraan ayat 10 plus 5, 15, dijumlahkan kepada 9 plus 15, 24, digit menjumlahkan kepada 2 plus 4, 6. Nombor sempurna dalam TQK. Surah Al-Baqarah, 2 dias pada puasa, sambung kepada 19 ayat berkaitan Ramadan di seluruh Al-Quran. Nombor surah 2 dan nombor ayat 193, jumlah digit hingga 18312, menghasilkan 2 plus 12, 15, melambangkan bimbingan ilahi. Aplikasi praktikal hubungan makna HM menggalakkan penerapan tema Al-Quran yang saling berkaitan dengan cabaran moden. Etika sosial Al-Hujurat, 10, boleh membimbing inisiatif pembinaan komuniti, menggalakkan keharmonian dan rasa hormat. Tema undang-undang yang dikongsi dalam An-Nisa dan Al-Maidah memberi inspirasi kepada tadbir urus yang adil atau penyelesaian konflik. Ayat puasa Al-Baqarah menghubungkan amalan Ramadan, memupuk disiplin dan empati. Gunakan HM untuk mengenal pasti kaitan ayat dan menerapkannya pada projek sosial, etika atau rohani. Cabaran HM, baca surah Al-Hujurat 10. Perhatikan 10 ayatnya tentang etika sosial dan terokai kaitannya dengan 3 ayat berkaitan keadilan. 538. Cadangkan idea membina komuniti yang diilhamkan oleh ayat-ayat ini. Kongsi pandangan Anda dengan Ijaz ada di TQK. Kenapa hubungan makna penting? Hubungan makna dalam TQK mendedahkan perpaduan tematik Al-Quran dengan corak berangka seperti 3, 24, dan 11 yang menyerlahkan ketepatan ilahi. Hubungan ini memberi inspirasi kepada penyelesaian praktikal untuk keharmonian komuniti, tadbir urus dan disiplin rohani. Mula meneroka HM hari ini dan kongsi penemuan Anda dengan TQK UW atau Ijaz ada di TQK untuk menyertai komuniti TQK Global. TQK Bab Simin, dampak holistik, transforming lives with the Quran. Teori mengintegrasikan 9 komponen untuk membuka kunci kebijaksanaan ketuhanan Al-Quran dengan dampak holistik, DH, memfokuskan kepada kesan transformatif melaksanakan rangka kerja TQK kepada cabaran pribadi dan masyarakat. Dalam bab 9, kami meneroka bagaimana aplikasi ini dipasangkan dengan keajaiban berangka, menginspirasikan perubahan holistik. Sertai kami dan kongsi pandangan Anda dengan TQK UW. Adakah itu dampak holistik? Dampak holistik yang bermaksud kesan holistik, menekankan kuasa transformatif menerapkan 9 komponen TQK, Umul Wahyu, UV, Muka Ta'at, Muka Surat, Surah ayat, tema utama, konteks penurunan KEPI dan hubungan makna untuk menangani isu-isu moden, kepimpinan dan kesihatan. DH, menghubungkan komponen ini kepada corak berangka dan hasil praktikal dalam skrip Uthmani Standard. Keajaiban berangka dalam dampak holistik penyepaduan komponen holistik TQK mendedahkan corak berangka. Komponen TQK, 9 komponen dan 111 surah menghasilkan 9 plus 111 = 123, dengan angka dijumlahkan kepada 1 plus 2 plus 3 = 6, nombor sempurna yang melambangkan keseimbangan. Surah Al-Alaq 5, Wahyu pertama UV mempunyai 19 perkataan, sejajar dengan tema pengetahuan transformatif DH. Digit 6 jumlah kepada 9 plus 6 plus 15, dan 15 no 9 komponen 6, imbangan berema. Surah Al-Mulk, TU's 30 ayat on Dominion connect to DH's leadership impact. Nombor surah 62 digit jumlahkan kepada 6 plus 7 13, dan 13 plus 34, nombor perdana yang mencerminkan penjelmaan. Aplikasi praktikal dampak holistik DH menggunakan rangka kerja TQK kepada cabaran dunia sebenar. Tema ilmu Al-Alaq boleh memberi inspirasi kepada program pendidikan untuk memerangi kejahilan.
Tema penguasaan TU, Al-Mulk boleh membimbing kepimpinan beretika di tempat kerja atau komuniti. Menggabungkan ayat HM dengan konteks KP boleh menangani kesihatan mental dengan mempromosikan amalan kesedaran Al-Quran. Gunakan DH untuk menyepadukan komponen TQK untuk penyelesaian dalam pendidikan, kepimpinan atau pembaharuan sosial. Cabaran DH, gunakan TQK pada isu pribadi, tekanan. Baca Al-Mulk, Diaployat, dan perhatikan tema kekuasaannya. Kira 6 plus 7, 13, digit nombor surah. Dan fikirkan bagaimana komponen TQK boleh memberi inspirasi kepada penyelesaian, kepimpinan dalam penjagaan diri. Kongsi idea Anda dengan Ijaz ada di TQK. Mengapa dampak holistik penting? Dampak holistik dalam TQK memanfaatkan ajaran Al-Quran untuk transformasi dengan corak berangka seperti 1, 2, 3 dan 6 yang menonjolkan keseimbangan ketuhanan. Dengan menggunakan komponen TQK, DH memberi inspirasi kepada penyelesaian untuk pertumbuhan pribadi dan cabaran masyarakat. Mula meneroka DH hari ini dan kongsi penemuan Anda dengan TQK Yudo, Atias Ijaz ada untuk menyertai komuniti TQK Global. TQK Bab 9, Dampak Holistik, Transforming Lives with the Quran. Teori kerangka Quran mengintegrasikan 9 komponen untuk membuka kunci kebijaksanaan ketuhanan Al-Quran. Dengan dampak holistik, memfokuskan kepada kesan transformatif melaksanakan rangka kerja TQK kepada cabaran pribadi dan masyarakat. Dalam bab 9, kami meneroka bagaimana aplikasi ini dipasangkan dengan keajaiban berangka, menginspirasikan perubahan holistik. Sertai kami dan kongsi pandangan Anda dengan TQKUW. Adakah itu dampak holistik, DH? Dampak holistik yang bermaksud kesan holistik, menekankan kuasa transformatif menerapkan 9 komponen TK, Umul Wahyu, muka taat, muka surat, surah-surah ses, surah ayat, tema utama, konteks penurunan KK dan hubungan makna, HM, untuk menangani isu-isu moden, kepimpinan, dan kesihatan. DH menghubungkan komponen ini kepada corak berangka dan hasil praktikal dalam skrip Uthmani Standard. Keajaiban berangka dalam dampak holistik penyepaduan komponen holistik TQK mendedahkan corak berangka. Komponen TQK, 9 komponen dan 11 surah, menghasilkan 9 plus 115 plus 113. Dengan angka dijumlahkan kepada 1 plus 2 plus 3 W16, nombor sempurna yang melambangkan keseimbangan. Surah Al-Alaq, Simba Matliel, Wahyu pertama Yufi mempunyai 17 perkataan, sejajar dengan tema pengetahuan transformatif DH. Digit 96 jumlah kepada 96 mibles, dan mibles man 9 komponen 6, imbangan berema. Surah Al-Mulk 67, Tius 30 ayat on Dominion connect to DH's leadership impact. Nombor surah, digit jumlahkan pada 6 plus 7 13, dan 12 plus 3 43, nombor perdana yang mencerminkan penjelmaan. Aplikasi praktikal dampak holistik DH menggunakan rangkerja TQK kepada cabaran dunia sebenar. Tema ilmu, Al-Alaq boleh memberi inspirasi kepada program pendidikan untuk memerangi kejahilan. Tema penguasaan, Al-Mulk boleh membimbing kepimpinan beretika di tempat kerja atau komuniti. Menggabungkan ayat HM dengan konteks KP boleh menangani kesihatan mental dengan mempromosikan amalan kesedaran Al-Quran. Gunakan DH untuk menyepadukan komponen TQK untuk penyelesaian dalam pendidikan, kepimpinan, atau pembaharuan sosial. Cabaran DH, gunakan TQK pada isu pribadi. Baca Al-Mulk, di 10 ayat dan perhatikan tema kekuasaannya. Kira 6 plus 7 with speed bless, digit nombor surah. Dan fikirkan bagaimana komponen TQK boleh memberi inspirasi kepada penyelesaian, kepimpinan dalam penjagaan diri. Kongsi idea Anda dengan Ijaz ada di TQK. Mengapa dampak holistik penting? Dampak holistik dalam TQK memanfaatkan ajaran Al-Quran untuk transformasi, dengan corak berangka seperti 1, 2, 3 dan 6, yang menonjolkan keseimbangan ketuhanan. Dengan menggunakan komponen TQK, DH memberi inspirasi kepada penyelesaian untuk pertumbuhan pribadi dan cabaran masyarakat. Mula meneroka DH hari ini dan kongsi penemuan Anda dengan TQKUW atau Izzat di TQK untuk menyertai komuniti TQK Global. Naij Prakan pas 19 Rimai, Jam sa Pamagulam, PG.